Rancangan santapan jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time. Baca faham amal pada hari ini surah Al-Isra surah ke-17 pada halaman 290 untuk kita menyambung bagaimanakah yang dinamakan surah Al-Musabbihat, surah yang bermula dengan tasbih, dan ini adalah surah pertama daripada 7 surah Al-Musabbihat yang ada di dalam Al-Quran. Dan surah Al-Isra ini surah Makkiyah yang memberi motivasi kepada Nabi dan bagaimanakah untuk membina sebuah keluarga, sebuah masyarakat yang berjaya berteraskan kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala menuju kemenangan. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa Ustaz? Alhamdulillah, sama baju ni. Sama kita hari ini ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu taala pada hari ini bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah untuk kita jemput untuk share bersama. Dan kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama melihat kepada sinopsis halaman 290, apakah kandungannya. Pada ayat yang ke-76 hingga 77 kita akan melihat usaha mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia adalah satu rahsia yang penting berlaku kepada nabi dan juga kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan apakah kesan yang kita akan lihat pada ayat 77 nanti insya-Allah. Kemudian melihat kepada perintah, arahan dan pemberitahuan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita sebagai umat Nabi Muhammad, bagaimanakah persediaan dalam menuju kejayaan. Perintah demi perintah Allah bekalkan sehinggakan ayat yang ke-81 nanti kita akan lihat adalah ayat yang berkaitan yang dibacakan Nabi ketika peristiwa Fathu Mekah, ketika mendapat kemenangan pembukaan Mekah disebabkan oleh amalan formula yang diberikan dilaksanakan oleh para sahabat. Dan ayat 86 Allah mengingatkan kepada kita tentang mukjizat Al-Quran, betapa pentingnya, dan ia adalah sesuatu yang perlu kita perjuangkan. Mari sama-sama kita baca ayat 76 hingga 81 memulakan sesi kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Tuan Fazrul, penonton sahabat-sahabat Al-Quran. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala kita dapat terus bersama dengan nikmat Al-Quranul Karim, mukjizat teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Nabi tidaklah menghilangkan Al-Quran sebagai mukjizat, dan sampai pada hari ini Al-Quran berada di sisi kita. Mukjizat yang terkandung dalam Al-Quran, mukjizat ilmu yang Rasulullah tinggalkan kepada kita menjadi petunjuk sepanjang zaman. Baik, teruskan share
tekan butang share di bawah bagi penonton-penonton di Facebook, beritahu pada sahabat-sahabat dalam grup-grup WhatsApp, jemaah qaryah, kita punya alumni, beritahu semua dapat belajar al-Quran pada hari ini insya-Allah. Baik, kita akan mula baca ayat 76 hingga 81 terlebih dahulu, surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idhan la yalbathuna khilafaka illa qalila sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 76 hingga 81 sebentar tadi, mengingatkan kepada kita tentang apa yang telah kita belajar sebelum ini daripada halaman 289. Allah menyatakan bahawa sebenarnya Allah lah yang melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Penting diingatkan, malah dalam ayat yang ke-75 Allah mengatakan, jika demikian pasti kami rasakan kepadamu berlipat kali ganda di dunia dan berlipat kali ganda setelah mati, dan engkau wahai Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Allah mengingatkan perkara ini, ya, satu andaian, ya, untuk mengingatkan bahawa sebenarnya Allah lah yang memberi bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita maklum, surah ini turun di Mekah ketika di hujung-hujung fasa Nabi di Mekah yang penuh dengan pancaroba. Pada waktu itu bila Khadijah dan juga Saidina Khadijah dan juga Abu Talib meninggal, wafat, maka tempat yang selalu Nabi berujar, berborak ataupun mendapatkan semangat ini sudah pergi. Maka Allah menyatakan Allah lah tempat yang penting, ya, tempat yang penting, dan jika tidak maka sudah tentu azab ditimpakan kepada Nabi dan juga kepada para sahabat. Tetapi Allah kata tidak, Allah tetap akan menolong. Dan disambung pada ayat 76, wa in kadu, dan sesungguhnya mereka nyaris-nyaris membuatmu gelisah di negeri Mekah. La yastafizunaka, ustaz, ya. Perkataan ni pelik sikit, hanya muncul dalam surah Al-Isra sahaja. Ya. Perasaan gelisah, tak tenteram, ya, dan rasa macam nak pergi keluar daripada sesebuah kawasan, itu adalah la yastafizunaka minal ard, dan mereka nak menghalau daripada liyukhrijuka minha, daripada Mekah. Ini adalah peristiwa yang berlaku di Mekah, di mana puncak
kepada permusuhan apabila Nabi membawakan mesej kebaikan, bukan sekadar beribadah baca Quran seorang, tetapi menyebarkan kepada para sahabat dan juga kepada penduduk Mekah. Ada di kalangan mereka, terutama di kalangan malak, di kalangan pemimpin, orang-orang yang berpengaruh tidak puas hati dan mereka rasa gelisah, maka dia akan membuatkan Nabi rasa gelisah untuk dihalau daripada Makkatul Mukarramah pada waktu itu. Wa idzal la yalbathun nahilafaka illa qalila. Tetapi apakah janji Allah? Dan jika demikian, jika mereka betul-betul akan menghalau Nabi, la yalbathun, mereka tidak akan tinggal di belakangmu illa qalila. Ini dikomen oleh Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya, ataupun Ibnu Juzai menyatakan dalam tafsirnya, dia menyatakan kalau orang baik, maksudnya orang baik, orang soleh pada satu tempat, ya, dihalau ataupun dipulaukan, kalau orang tu keluar bersedia, selepas itu orang yang menghalaunya itu tak lama duduk dekat situ akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah keadaan yang berlaku sepanjang zaman, sunnataman qad arsalna qablaka bir rusulina. Ini berlaku kepada semua utusan-utusan Allah, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Lut. Bila dia pergi keluar sahaja daripada kawasannya, diajak oleh para malaikat, maka selepas itu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah yang berlaku dalam sejarah? Tak lama, 2 tahun sahaja Nabi berhijrah ke Madinah, keluar, apa yang berlaku tuan-tuan? Badar berlaku. Dan siapakah yang ditikam, yang mati dibunuh di Badar? Salah satunya adalah Abu Jahal itu sendiri, ya. Abu Jahal yang memusuhi, yang menghalau Nabi daripada Mekah, maka beliau akhirnya kecundang dan diazab oleh Allah di Badar itu sendiri bersama dengan orang-orang musyrik Mekah yang menjadi tentera pada waktu itu. Jadi ini adalah pelajaran untuk kita, ustaz, ya. Zaman sekarang ini kalau ada orang buat baik, orang mengajak kepada kebaikan, kadang-kadang mungkin ada orang tak selesa kerana kena ditegur, jangan halau. Jangan halau, jangan layastafizunaka, jangan buatkan orang yang nak buat baik itu resah. Kerana apa? Kalau dia resah dan akhirnya dia keluar daripada satu kawasan, bersedia untuk menerima azab daripada Allah Subhanahu taala. Ini bukan sekadar pada zaman Nabi Nuh, bukan sekadar pada zaman Nabi Ibrahim, bukan pada zaman Nabi Musa, tetapi ia juga berlaku kepada sunnataman qad arsalna, kepada perjuangan kebaikan yang ada di atas muka bumi ini. Allah kata wala tajidu li sunnatina tahwila, tidak ada perubahan perkara tersebut. Itu adalah sunnatullah yang akan berlaku dan terus berlaku. Mesej untuk kita, jadilah kita di kalangan orang yang berbuat baik dan juga mengajak orang untuk berbuat baik. Nak ajak orang buat baik tu nampak macam okey ustaz, ya, tapi ada orang tak selesa. Ada orang tak selesa pasal apa? Pasal dia rasa bahawa itu kacau periuk nasi kan, seperti tabur pasir dalam periuk nasi. Tapi sebenarnya rezeki adalah perkara yang baik-baik. Perkara yang tak baik itu bukan rezeki yang kita idamkan. Dia tetap rezeki, tetapi bukan rezeki yang kita harapkan dalam hidup kita. Jadi apa yang Nabi kena buat bila Nabi dalam perjalanan ke Madinah, berada di Mekah, di layastafizunaka, dibuat rasa gelisah, dihalau. Jangan lari daripada fokus perjuangan, iaitu apa? Aqimus solah. Dirikan solat pada waktu apa? Pada gelincir matahari hingga kepada gelap malam. Maksudnya apa, ustaz? Sembahyang Zuhur, lepas tu sembahyang Asar, sembahyang Maghrib, sembahyang Isyak. Pasal ada orang kata yang anti kepada hadis, dia akan baca ayat ini, dia kata aqimis solah liduluki syams. Dia tak belajar istilah ila tu. Dia bukan wa. Kalau wa ghasaqil lail, maksudnya solat Zuhur dan solat Isyak. Tapi kalau ila, kita pun dah tahu ila, ustaz, ya, daripada gelincir matahari itu sampai kepada malam pekat itu 4 waktu. Wa Qur'anal fajr, satu lagi, iaitu Quran pada waktu fajar ini adalah nama lain bagi solat waktu subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya Quran pada waktu fajar itu, solat subuh itu diperhatikan. Siapa perhatikan? Malaikat yang tukar shift. Tukar shift itu yang malam nak naik ke atas, yang siang nak turun ke bawah. Waktu itu dia akan perhati, sembahyang subuh tuan-tuan puan-puan pagi tadi, rupa-rupanya itu akan menjadi report, ya ustaz, ya, sebagai laporan. Dan kita tidak mahulah ketika laporan hantar ke atas tengah tidur. Kan, tengah tidur itu menyebabkan
pertolongan daripada Allah itu jauh, ya. Kalau nak dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu pastikan subuh kita itu diperhatikan oleh para malaikat. Istilah lainnya ialah walaupun kita mungkin orang lain tak ramai perhatikan, kita tetap ingin diperhatikan oleh para malaikat. Ayat 79 adalah tambahan untuk menguatkan semangat jati diri umat Islam. Kita baca sekali lagi bersama Ustaz Tirmizi. Ayat 79 ini seruan untuk kita bukan sekadar solat subuh, tetapi tambah lagi ekstra. Satu ibadah ekstra lebih yang digelar sebagai tahajud. Ayat 79. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Masya-Allah, kita nak baca ayat 79. Bagaimana nama lain daripada solat subuh, wa Quran al-Farj, disebutnya perkataan Al-Quran kerana memang dalam solat itu dipenuhi dengan bacaan Al-Quran. Makin banyak kita baca Al-Quran, kalau kita solat tahajud umpama solat sunat, Quran tu dibaca itulah, walaupun rakaatnya tidak banyak, tapi bila Quran tu dibaca dan dibaca ketika solat itu, dibaca sebelum subuh, ketika subuh pula, masya-Allah. Mudah-mudahan disaksikan dan juga pahala kita, masya-Allah, dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Ustaz cakap Quran al-Fajr itu Ustaz ya, maksudnya waktu solat itu Quran baca lebih sikit. Ya, betul. Jadi maksudnya kena jaga-jagalah, pasal kadang-kadang pasal dahlah 2 rakaat kan. Baca ayat pertama qul huwallahu ahad, ayat rakaat kedua Allahus samad. Itu memang Allah bagi 2 pula. Ya Allah, itu okay, jadi jangan jadi itu berat nanang. Berat nanang itu, berat sungguh tu. Mana nak royaknya, nak royaknya. Quran dengan solat satu benda yang sangat berkaitan Pak. Baik, kita tambahan Ustaz tadi. Kita baca dulu 79. Auzubillahi minasyaitan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman Sadaqallahul azim. Dan pada sebagai malam dirikanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ini adalah kewajipan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi adalah nawafil kepada kita umat Nabi Muhammad, ia sebagai satu perkara yang dimudahkan kepada kita, tambahan ya, bukan diwajibkan. Jadi ini adalah sebagai satu rahmat ya. Dan dalam hal ini ketika kita nak mendidik diri kita, kita perlu mencapai kepada standard 79 ini, ayat 79, untuk kita bangun malam. Tetapi ketika kita bersama dengan masyarakat, kita tak payahlah kita kata wajib bangun malam. Kan? Ketika kita tarbiyah diri kita, kita tahu perkara ini, tapi kepada anak kita bagi dulu ayat 78 itu untuk sembahyang subuh ya. Perlahan-lahan bila seseorang itu faham nilai daripada solat, termasuk tahajud ini Ustaz ya, sebenarnya dia daripada perkataan hajada ya, dia maksudnya ialah apa, apabila seseorang itu bertahajud, dia ada semangat untuk dia kuatkan diri dia. Dan perkataannya pun ada kaitan dengan jim hadal, cuma diterbalik-terbalikkan saja ya, berbanding dengan jim hadal, yang itu adalah orang yang menolak daripada kebenaran. Kalau jihad ya, yang ada kaitan juga tarbiyahnya dengan hajada tahajud ini, jihad ini huruf yang berbeza dengan jihad yang ingkar itu adalah ha simpul. Ha simpul ni dalam tajwid apa Ustaz? Huruf daripada mana keluar dia? Daripada apa ni, pangkal. Bahasa Arabnya apa istilahnya? Dia panggil apa? Aqsal halq. Okey, daripada awal ni kan. Maksudnya dia datang daripada sini ya, daripada dada kita, daripada bawah ini, berbanding kalau jihad ha dia keluar daripada tengah halqum ya. Jadi itu sebabnya bila orang yang berjihad dan dibina dengan tahajud, dia datang daripada dalam diri dia berbanding dengan tengah-tengah ya. Kalau tengah-tengah tu dia 50-50 Ustaz ya, dia kat hujung-hujung manis, tetapi di dalam hatinya itu tidak benar-benar bersungguh dalam melakukan satu perkara. Jadi kesan melakukan amalan tahajud ini, Allah kata akan diangkat maqamam mahmuda. Apa maksud maqamam mahmuda ini? Maqam yang terpuji, salah satu penerangannya ialah di akhirat nanti semua orang akan bersama dengan pemimpin mereka
Dan kalau kita sembahyang tahajud berjuang bersama dengan Nabi, kita di belakang Nabi, dan Nabi terakhir yang dibenarkan untuk memberi syafaat. Semua minta diberi syafaat tapi tidak dibenarkan sampai pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberi syafaat kepada orang-orang yang menjadi umatnya. Pada waktu itulah kita akan mendapat status terpuji kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat, memudahkan. Lebih kurang kalau dekat airport ustaz ya, dia dapat VIP lane tu terus tak payah beratur. Masya-Allah. Harap-harapnya kita dapat kerana mengamalkan ayat 79 ini. Membawa pada perkataan pilihan kita saksikan fazza ataupun fazaza, ya, bukan faz maksudnya, bukan fazrul ya, okey. Menakutkan, membuatkan gelisah, ya, 3 kali disebut di dalam al-Quran, dan ia hanya ada dalam surah Al-Isra, surah yang menyebabkan Nabi gelisah, ya, tetapi gelisah itu sebenarnya dibantu Allah bila kita solat, mendirikan solat malam, dan ada 4 manfaat solat malam. Kita akan lihat sebentar lagi selepas kita rehat, kerana ini adalah amalan untuk kita terus berjaya. Ya, kalau kita perasan yang pertama tadi ayat 79 dinaikkan maqam, itu yang pertama. Kalau ayat yang ke-80 wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqa, akan dimasukkan dengan masuk yang benar, ya, dan keluar dengan keluar yang benar, dan nombor 4-nya adalah diberikan pertolongan yang besar. Apa maksud masuk yang benar? Salah satunya ialah untuk kita masuk dalam agama Islam ini dengan cara yang benar, melalui pintu yang betul, iaitu melalui Quran, melalui sunnah Nabi. Tidak kita masuk ajaran-ajaran sesat. Tetapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa adkhilni, agar Nabi masuk ke tempat yang betul, iaitu apa? Madinah, agar lebih mudah untuk dapat meluaskan lagi dakwah tauhid kepada Allah Subhanahu taala, dan keluar dengan mulia, dengan benar daripada Mekah itu, kerana selepas ini nanti akan masuk semula, dapat pertolongan daripada Allah, muncul menang pada tahun 8 Hijrah ketika peristiwa Fathu Mekah. Kita lihat lagi apa lagi formula untuk mencapai kemenangan. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lockdown bertujuan untuk memutus rantaian wabak ini. Selepas itu adalah bagaimana kita nak membina kekuatan individu, maka pilihan yang ada adalah dengan kita melakukan vaksin. Ulama Islam seluruh dunia melihat tentang keperluan ini. Maka dengan lockdown, vaksin dan SOP, Allah akan memberikan kita kekuatan, kemenangan untuk melepasi wabak. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Sadaqallahul Azim. Dan kami turunkan Al-Quran, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi sekalian orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambahkan kerugian. Ini ayat-ayat yang cukup power, mukjizat Al-Quran yang insya-Allah kita akan tadabbur sebentar nanti. Alhamdulillah kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat, teruskan menonton My Quran Time. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus istiqamah, dan alhamdulillah kita terus sebarkan Al-Quran ke seluruh pelosok dunia ini insya-Allah. Baik, kita nak belajar sedikit tajwid pada hari ini. Kita dah belajar berkenaan dengan mad arid lis sukun. Ketika wakaf tu macam mana boleh dibaca dengan 2, 4, 6 harakat.
dan kita juga dah belajar matlin. Ada yang bertanya apakah perbezaan di antara kedua-duanya. Jom kita saksikan slide untuk kita dapat lebih jelas pelajaran hari ini. Matlin juga sebahagian daripada mad arid lisukun. Matlin juga sebahagian daripada mad arid lisukun. Ia dibaca 2, 4 ataupun 6 harakat ketika waqaf. Okey, adapun ketika wasal mad arid lisukun dibaca 2 harakat, manakala matlin dibaca tanpa mad. Ini ketika wasal. Ketika wasal ma'arid li sukun dibaca 2 harakatlah, kembali kepada ma asli lah. Contoh kita baca alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Alami, mi tu kita baca 2 saja sebab bila kita sambung. Okey. Tapi kalau kita berhenti boleh baca alamin, boleh 2 4 6 lah. Tapi bila sambung kembali pada 2 harakat sahaja pada ma'arid sukun. Adapun matlin ketika wasal dibaca tanpa mad. Contoh kita baca li ila fi quraish, kalau berhenti jadi maklin lah, boleh baca 2 4 6 macam ma'arid li sukun. Adapun bila sambung li ila fi quraishin, tak boleh li ila fi quraishin ila, tak boleh bila sambung, tak boleh sambunglah, tak boleh panjanglah. Okey, ma'arid li sukun berlaku pada 3 huruf mad, iaitu alif, waw, ya. Okey, boleh jadi alamin, mukminun pada waw, tukadziban pada alif. Adapun mad lin berlaku pada 2 huruf saja pada huruf lin, iaitu huruf waw dan ya, dengan syarat sebelum tu berbaris di ataslah, seperti Quraisy, maut, pada ya dan waw saja. Ini kita terangkan tentang perbezaan dan juga berkenaan dengan tambahan maklumat ma'arid sukun dan juga matlin. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tentang ma'arid sukun dan juga matlin sebentar tadi ya, untuk sama-sama kita dapat bezakan dan dapat kita praktikkan ya di dalam bacaan kita insya-Allah, kerana Quran ini syifa Ustaz ya. Baca dengan makhraj yang betul pun dia menjadi syifa yang tersendiri sebenarnya ya, sebab kan itulah daripada menjerit-jerit waktu dalam bilik air ke menyanyi Ustaz kan, bolehlah sikit-sikit tu kan, tetapi bacaan al-Quran ini ketika hati gundah, ketika hati kita tidak tenteram, bila kita ambil masa sahaja untuk kita bacakan ya, kita fokuskan, maka itu adalah peluang untuk kita mendapat syifa, mendapat rahmat yang kita akan baca sebentar lagi ayatnya pada ayat 82. Dan kita sudah pun melihat ayat 80 sebentar tadi, istilahnya waj'alli min ladunka sultanan nasira. Pada ayat 80 perlu kita beri perhatian perkataan sultan dan nasira saja. Manfaat keempat bila kita selalu bertahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah berikan bantuan ataupun kuasa yang menolong ya. Sultan maksudnya kuasa, nasira itu pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penting perkara ini difahami, pasal ada orang yang dia cari kuasa Ustaz. Tetapi bukannya kerana mendapat bantuan daripada Allah. Dia nak kuasa sahaja untuk dia rasa hebat, dia nak beritahu kepada dunia bahawa saya yang berkuasa. Tetapi di sini istilahnya sultanan nasira, maksudnya kuasa yang dibantu oleh siapa? Oleh Allah. Bila Allah bantu Ustaz, maksudnya berkat kepada sebuah negara ataupun sebuah organisasi. Tapi kalau berlaga-laga dan nak tunjukkan kita dah lama dah menanti kepada jawatan ini, bila dapat sahaja tanpa sedar bahawa ini adalah misi untuk mendapat pertolongan daripada Allah, maka akhirnya hancur juga bagi sesebuah organisasi tersebut. Itu sebabnya di dalam ayat 81, wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil, kita dapat kuasa ya, yang mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, mesti pastikan kebenaran itu sentiasa di atas dan dihancurkan kebatilan. Innal batila kana zahuqa, realitinya ialah batil ini, perkara yang tak betul ini akan hancur. Kana zahuqa, memang akan lenyap. Tetapi apa yang berlaku dalam masyarakat Ustaz ya, mengapa batil masih lagi ada ya, orang mungkin masih bergaduh ke, masih lagi tidak beramal dengan al-Quran ke, kerana perkara al-haq ini jarang dibincangkan. Itu sebabnya kalau Quran jarang dibincangkan, Quran jarang dibaca, yang akan masuk dalam hati kita apa?
bacaan-bacaan daripada Facebook, daripada internet yang batil. Yang batil. Pasal apa? Pasal kita tak rasa bahawa itu adalah batil. Kadang-kadang kita rasa alah happy-happy saja, kan? Gembira saja baca-baca tersebut, tapi ia mempengaruhi cara kita berfikir, cara kita berperasaan, cara kita bertindak. Itu sebabnya al-haq inilah Al-Quran yang diperjuangkan Nabi daripada Mekah sampai ke Madinah, dan ayat inilah yang dibaca Nabi ketika Fathu Mekah, ketika menolak ustaz ya, menghancurkan 360 berhala pada waktu itu. Zahuqa ya, batil itu lenyap disebabkan oleh perjuangan bersama apa? Bersama interaksi dengan Allah, solat, dan satu lagi sentiasa membaca Al-Quran. Ayat 82 kita teruskan hingga ayat 86. Silakan Ustaz. Baik, kita meneruskan lagi separuh muka yang kedua ini, muka surat 290, membaca Al-Quran dan tadabbur. Kalau boleh kita jangan hilangkan nikmat ini. Kata guru-guru kami berusaha, man lam yaqra'ul Quran al-Quran yatafallat minhum. Barang siapa yang tak baca Quran, Al-Quran akan pergi daripada kita. Bagaimana Ustaz Fah kata, kalau Al-Quran dah pergi daripada kita, tinggal Quran, habislah kehidupan kita pasti akan pincang sebagaimana Allah Taala firmankan. Sambung ayat 82 hingga 86. Qurdi insya-Allah, Taranum Qurdi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim, kita dalam bacaan ayat yang ke-82 hingga ayat yang ke-86 sebentar tadi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Ayat 82, dan kami turunkan daripada Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim hanya akan menambah kerugian semata-mata. Inilah kefahaman kita bila kita melihat sebentar tadi tentang al-haqq, sumber kebenaran yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat, itu berpunca sumbernya adalah daripada langit yang diturunkan, namanya adalah Al-Quran. Allah kata wa nunazzilu minal Quran. Jadi Quran dan juga solat ini dia tak lari. Dua perkara inilah perkara yang perlu dijaga untuk mendapat bantuan sultanan nasira. Terutama sembahyang subuh itu mesti bagi panjang sedikit, ya, kerana ini disaksikan oleh para malaikat, report kepada Allah, maka bantuan akan lebih banyak lagi sampai dalam apa saja yang kita buat. Bagi ibu-ibu yang mendidik anak di rumah, bagi ayah yang bekerja, bagi pemimpin, kalau ingin diberikan sultanan nasira, kuasa dan pertolongan, maka inilah caranya. Maka Allah menyatakan
peranan al-Quran itu yang pertama adalah syifa. Ya, kalau kita melihat kepada pendapat daripada Imam As-Sa'di bahawa syifanya itu, ya, Quran ini menjadi penawar kepada syubhah, ya, perkara yang ragu-ragu, kejahilan, mengada-ngadakan kejahatan ataupun ada tujuan buruk dalam berbuat sesuatu. Nampak seperti baik, ya, tetapi ada tujuan buruk ustaz, ya. Maka bila selalu baca Quran, selalu didengarkan Quran, tujuan buruk itu akan berikan penawar, ya. Allah akan sembuhkan daripada rasa dengki kepada orang lain, rasa kita nak hancurkan orang lain. Kita akan rasa saya kena tolong orang lain, saya kena bantu ke arah bir, kepada kebajikan dan juga takwa. Selain daripada itu, al-Quran ini mendatangkan ilmu yakin, menghilangkan segala syubhah dan kejahilan, peringatan, melenyapkan segala syahwah yang bercanggah, ya, dengan perintah Allah. Kadang-kadang kita rasa macam saya malas nak pergi solat, ya, saya rasa malas nak pergi kerja. Syahwah itu, rasa itu akan dilenyapkan oleh peringatan-peringatan daripada Quran, ya. Bila kita tadabbur, bila kita baca, kita dapat perkara tersebut. Selain itu, penawar bagi badan dari kesakitannya dan penyakitnya. Pun untuk fizikal pun boleh ustaz, ya. Di mana dia akan menghilangkan stres, dan bila kita kurang stres, kita akan jadi lebih berfikir dengan lebih matang, dengan nyaman. Maka itu yang akan membina kesihatan imunologi ataupun imun sistem kita pun akan terkesan daripada perkara-perkara tersebut. Jadi ini kita serahkan pada pakar-pakar, doktor psikologi emosi, doktor psikiatri, doktor perubatan fizikal untuk mengkaji Quran ini. Pasal kita tidak boleh asingkan. Kita adalah individu yang ada roh, ada jasad dalam hidup kita, ustaz, ya. Baik. Tetapi cabarannya ialah wala yuridu zalimina illa khasara. Quran ini tak memberi, ya, kecuali menambahkan lagi kerugian pada orang yang zalim. Itu maksud dia apa ustaz? Itu maksudnya kalau dia dapat Quran tapi dia tetap juga tak nak dengar, ataupun dia tak nak baca, ataupun dia dah tahu tetapi tak apa lah, kan? Mana tak beri kesan. Tak beri kesan. Walaupun kita dok agung mukjizat tapi tak baca, tak buat, tak amal pun, maksud dia tak beri kesan pada tak beri kesan. Dia tidak mahu kagum, tidak mahu mencari ubat daripada al-Quran. Dia tidak mahu mencari kasih sayang Allah daripada Quran. Dia dapatkan Quran tu, dia tengok macam buku biasa. Ini dengan ini lebih kurang je kot. Allah. Kan? Dia rasakan tidak ada berbeza, nak baca tak nak baca, ya, nak amal tak nak amal, sama je. Yang penting life goes on. Kan? Hidup diteruskan tanpa kisah kepada al-Quran, dan tidak mahu untuk memperjuangkan nilai al-Quran. Itu penting tuan-tuan, ya. Pasal Nabi bukan sekadar baca Quran tetapi memperjuangkannya. Bila itu dilakukan, maka tidak menjadi orang yang zalim, ia menjadi sumber penawar dan juga rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang ke-83 menerangkan psikologi manusia, ya. Nikmat paling besar apa? Kita dah belajar daripada surah An-Nahl, banyak nikmat-nikmat, dan salah satunya yang paling tinggi Quran, wahyu, Ustaz, ya. Wa idza an'amna, bila kami beri nikmat kepada manusia, dia tak kisah, kan, wa na'a bijanibih, dan dia juga menjauhkan diri daripada sumber nikmat itu, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak nikmat tapi dia nak jauh daripada sumber nikmat, ya. Orang nak madu, ya, madu lebah, Ustaz, ya, tapi tak nak lebahnya, ya. Maka Allah kata apa? Wa idza massahu syarru kana ya'usa, tetapi bila diberikan keburukan, ada COVID-19, ada sakit, bisnes tak jadi, maka dia berputus asa. Dia rasa macam lost. Dia rasa macam ada harapan ke 2021, 2022, macam mana hidup saya, macam mana anak saya. Psikologi ini adalah psikologi manusia. Psikologi manusia. Ia diubat oleh apa? Sebentar tadi, Al-Quran. Kalau ada Quran, dia akan rasa insya-Allah Allah boleh bagi. Allah kan sumber rezeki, kan? Allah boleh ubat saja, Allah boleh buat perubahan. Dulu pun pernah ada pandemik, tetapi Allah boleh usahakan ataupun Allah boleh sembuhkan. Jadi itu adalah harapan-harapan yang positif, kerana apa tuan-tuan? Mendapat penawar dan juga rahmat daripada Al-Quran ini sendiri. Jadi perangai kita berbeza-beza. Allah cakap tentang psikologi, ini ayat psikologi ayat 83-84. Kita baca sekali lagi ayat 84 untuk kita sedar berbezanya kita, tetapi kita ada satu kesamaan. Kat mana kita bersama? Kita baca dahulu ayat 84. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Harapan yang positif, ya. Masya-Allah. Kita tak bimbang sebab kita adalah hamba kepada yang Maha berkuasa. Kita hamba kepada yang Maha menyembuhkan. Kita hamba kepada yang Maha kaya.
kalau kita susah pun kita hamba, Allah kita kaya. Allah boleh buat. Sebagaimana tadabbur Ustaz Fazrul tadi, kita ada harapan insya-Allah. Penawar kita ada insya-Allah. Ayat 84. Jom sama-sama kita perhatikan. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullun ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat amal menurut kemampuannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Masing-masing ada style, ada syakilatih, ini personality masing-masing, gaya masing-masing. Ada orang boleh bercakap Ustaz, ada orang pandai menulis, ada orang memang masak, orang ada yang pandai membaca, pandai mengait. Segala-gala personality, ada orang suka diam. Semua itu Allah kata setiap orang beramal dengan personality masing-masing. Kalau ada orang beramal nak jadi pentadabbur ni Ustaz, ya, rasanya ramai orang tak berani. Tapi kalau katakan semua orang nak jadi pendengar saja pun tak boleh beramal juga. Maksudnya ada masing-masing beramal dengan cara masing-masing, tapi perbezaan itu kita bersatu atas satu perkara, iaitu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena gunakan potensi yang ada, yang Allah berikan kepada kita. Kita kena kenal pasti, saya ni boleh menulis nota contohnya, saya ni boleh memasak untuk keluarga saya. Semua itu saya boleh jadi juru kamera, saya boleh jadi apa lagi, saya jadi penulis manuskrip, saya boleh jadi pengarah contohnya, sebagai pemimpin. Semua itu adalah ruang untuk kita beramal atas jalan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan kata kumpulan sana tu dia tidak betul ataupun dia ni tak bagus, kerana masing-masing ada kapasiti, personality dan juga minat masing-masing, ya. Jadi perkara ini perlu kita faham, kerana bila ayat 85 itu Allah menyatakan tentang ada orang yang bertanya tentang roh, ya. Mengapa cakap tentang roh ini? Pasal roh ini ada kaitan dengan nama al-Quran roh, dibawa oleh Ruhul Qudus daripada Jibril. Jadi roh ini penting dalam hidup kita Ustaz, ya. Bukannya kita tengok secara fizikal semata-mata, tapi kita lihat dalam hidup perlu kita cari hidayah untuk diri kita. Kalau kita cari hidayah dan kita berinteraksi dengan ruh al-Quran, maka insya-Allah itulah yang menyebabkan arwah roh-roh ini mujannadah mendapat kemenangan daripada Allah SWT. Membawa pada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, yakin pertolongan Allah jika mesej kebaikan yang diperjuangkan ditentang. Allah pasti akan bantu segera, apatah lagi kalau ianya ditentang. Yang kedua, dirikan solat termasuk tahajud untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita committed dengan al-Quran sebagai penawar dan rahmat kepada orang beriman, kerana inilah peluang untuk kita sentiasa dibantu dan diberi harapan positif dengan al-Quran. Kita berdoa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah pelindung kami, ya Allah. Anta maulana fansurna ya rabbal alamin. Engkaulah pelindung kami, ya Allah. Engkaulah yang memiliki segala kerajaan yang ada, ya Allah. Engkaulah yang memberikan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, ya Allah. Engkaulah yang berhak memulihkan sesiapa yang Engkau kehendaki, ya Allah. Janganlah hina kami, ya Allah. Berikanlah pertolongan-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk terus kami bangun tahajud, solat pada waktu malam, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, kami yakin, ya Allah, kami sedar, ya Allah, pada waktu itu waktu yang sangat hebat, ya Allah. Pertolongan-Mu datang, ya Allah. Stajabkanlah doa-doa kami, ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami bangun solat tahajud, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami untuk terus kami committed dengan al-Quran, ya Allah. Inilah penawar kami, inilah mukjizat, ya Allah, pertolongan kami, ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita agar terus kita bersama solat, mendirikan solat
menambahnya dengan tahajud dan juga membanyakkan al-Quran. Inilah yang kita perlu sebarkan dalam tabung gerakan al-Quran. Nilai al-Quran itulah yang akan memberi penawar, yang akan memberi kasih sayang, rahmat, penuh harapan kepada masyarakat di dunia, dan ini kita perlukan agar kita terus berjaya di sini sampai ke akhirat sana. InsyaAllah kita bertemu dalam siaran ulangan pada malam ini dan juga pagi esok, dan kita terus doakan pada tuan-tuan semua istiqamah bersama Al-Quran. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.